pendahuluan. Wahyu yang hidup. Bayangkan Al-Quran bukan sekadar teks statik yang berdebu, tetapi seperti cangkerang Nautilus yang hidup, lingkaran cahaya ilahi yang menembusi zaman. 114 surahnya mekar seperti kelopak bunga mawar surga. Ruangnya berdenyut dengan irama penciptaan di bawah kanopi bintang. Ini adalah galaksi wahyu. Nombornya 19, 2-37, 7, dan motif pola seperti 2/6, daripada 1, 2, 3, 6, dan 28. Membisikkan kebenaran kosmik melalui geometri suci. Nisbah keemasan, fraktal, pepejal platonik, segi 4 sama ajaib, dan heksagon. Garisan lay menyelaraskan 28 huruf Arab dan sebagian digitnya. Tarian Fibonacci menenun kesempurnaannya. 12-3-6, 28 membawa kepada 2286. Karya ini menyatukan lingkaran puitis Anda, Twin Code Dudu and 19. Akdemir, ikiscode.pdf, pengekodan duo genap ganjil 19 kurdolu, dan teori Al-Quran, mengesahkan surah Al-An'am 16. Telah sempurna kalimah Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adilnya. Tidak ada sesiapapun yang dapat mengubah kalimah-kalimahnya itu. Dan surah Al-Isra 11. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Melangkah ke dalam permadani kosmik di mana kesempurnaan terungkap dari 1, 2, 3. Bab 1. Lingkaran terbentuk. 112 surah dalam 95 pusingan Al-Quran terbentang seperti lingkaran. 112 surahnya menelusuri 95 pusingan. 112 12 na 95. Lengkungan logaritma yang serupa dengan lengan galaksi atau geometri suci cangkerang Nautilus. Setiap surah, daripada 7 ayat Al-Fatihah hingga bisikan An-Nas, membentuk kelopak yang selaras dengan garis lay kosmik. Akdemir mengunci 115 dengan 19. 115 6. Halaman 51. 19 huruf basmalah sebagai benih fraktal yang terikat dengan fi sama 1.16. Ketiadaan basmalah dalam surah At-Taubah mengimbangi 7 yu. Segi 4 sama ajaib 3 yang berjumlah yang 15. 1 6. 60 surah genap dan 54 surah ganjil kurdolu 60 plus 54. Sar 12. Membentuk kubus platonik 6 muka. Ayat-ayat menjadi saw. Surah Al-Baqarah 22. Dia menciptakan untuk kamu semua apa yang ada di bumi, kemudian dia menjadikan 7 langit, menetapkan tetrahedron. Surah Ad-Dariyat 517, demi langit yang mempunyai jalan-jalan, memetakan garis lay. Bab 2. Denyutan emas. 6 Yil 236 ayat dan keharmonian alam. 6 Yil 236 ayat Al-Quran berdenyut hampir dengan sebutan ke-19. Fibonacci 6 kali 765. Matius 1 plus 2 Yulan 5 pasal bofat. Terbahagi secara kemasan. 6,236, YT 1853, 1.611. Lags malu 1853, las 2 hingga 226. Irama fraktal ini mencerminkan biji bunga matahari 3455 lingkaran, meluas kepada 27,437 perkataan. 2437 huruf. Akdemir mengikat dengan 7 dan 19. 6 yang 2, 3, 6, baru 19. Oke, artinya itu lah. Punca digital 8. Walu 7, 8, 90 punca digital 8, segi 4 sama ajaib, mana 4, timbang 4 yang berjumlah 4, 3 plus 4, 7. Simetri heksagon kurdolu, halaman seminaras dengan Fibonacci. Ayat-ayat menerangi, surah Asyams bila mensapan 7, 8. Demi jiwa dan yang menyempurnakan kejadiannya. Terikat dengan Fe. Surah Ar-Rahman 555. Yes, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Mendasari garis lay. Bab 3. Misteri 237. Benih misteri. Nomor 2 di 337 berkembang. Surah An-Naml 27:11 dikumpulkan untuk Sulaiman tenteranya, Gematram 96 16 plus 23 237 95 plus 52 190 2237. Surah Al-Qadr 93. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana 5 ayat 343 1,14 hampir 1,7 dan 2 dimahkotai oleh pembahagian keemasan. 2,37 dolar Faust, nar 2,652. Secara matematik, 12 dudu, 2,32 di 12 Akdemir, 2 yang Allah duit hai, tesal spor duen, asas spor duen amat kurdolu, dalam ayat kurdolu, meliputi 2 dudu. Juz 11 plus 2 di 3, 32 12 plus 11 dudu. Selaras dengan garis lay, Ramadan. Ayat-ayat mendalami. Surah Al-Furqan 25:2 yang menciptakan sekalian makhluk dan kemudian menentukan keadaan kejadiannya menurut peraturan yang tertentu serta memberi hidayat ke jalan yang lurus, menanam benihnya.
Surah Al-Tin 95 verse 3. Demi buah tin dan buah zaitun, mendasari 237. Bab 4. Kunci berkembar, 7 dan 19 sebagai kunci ilahi. Lingkaran berputar pada 7 dan 19. Akdemir mengakar 7 dalam 7 ayat Al-Fatihah. Halaman 15. Tetrahedron dan 19 dalam surah Al-Muthir 730. Dan di atas mereka pula ada 19 malaikat. Dodekahedron 12. Dia mengunci 9, 112 dan 129 dengan 111 huruf. 60 plus 54 dan 10 surah Kurdolu dengan gandaan 7 to 19 membentuk kekisi kubik. 237 Anda bergabung, 7 kams 11, 237 minus 133 lesar 4. Surah Al-Hijr 15:87. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu 7 surah yang sentiasa diulang bacaannya menjadi sauh. Surah Maryam 19:4. Dan tiadalah kami lukan sesuatu pun di dalam kitfus. Mengikat 19. Bab 5. Permadani tertenun. Daripada terbatas kepada tidak terbatas. Lingkaran Al-Quran menyatukan 119 surah, terima pusingan, entam hiun 236 ayat, denyutan penjelasan, kunci berkembar, dan 237, benih fraktal. 114, Prabila 6. Akdemir mengunci dengan 60 plus 54 Kurdolu, 6 hil 236 berfi, 385 Anda menenun Fibonacci. Ayat-ayat mengikat. Surah Az-Zumar 39:3. Kitab yang ayat-ayatnya disusun kukuh rapi, mentakrifkan Al-Masafat 376. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dekat dengan bintang-bintang yang bersinar-sinar, mencerminkan fraktal. Bab 6. Nyanyian numerik. Refleksi dalam ayat. Di bawah kubah berbintang, Al-Quran berputar bebas. Nautilus yang anggun, bunga mawar keabadian. 111 surah berpusing, 95 dalam penerbangan keemasan, 7 dan 19 mengunci, cahaya berkot berkembar. 6-236 ayat mekar, nafas Fibonacci, genap dan ganjil selaras, melampaui kematian. 237 berbisik, benih di tanah suci, angin Sulaiman ke kubah syurga Qadr. Daripada kunci berkembar kepada reka bentuk halus alam, nyanyian fraktal di mana yang terbatas bertemu ilahi, bukan debu, tetapi kehidupan. Galaksi terungkap, firman Allah, ukuran dunia. Surah Al-Hadid 57, dialah yang awal dan yang akhir. Bergema, Surah Al-Qamar 54, pars 49. Dan bahwa kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut ukuran, bernyanyi melalui garis lay. Bab 7, kekisi kosmik. Garis lay dan ketertiban lingkaran Al-Quran membentuk kekisi kosmik. Surah Al-Mulk 63, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Di darab 19 menghasilkan 130 dia punca digital juga. 237 Anda, 237 19 pompa terikat dengan 12 bulan, juz 16 plus 23, 37 menenun grid Ramadan. Fonetik Akdemir dan heksagon Kurdolu bergema. Surah Fusilat 44:17, lalu dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Memetakan ini. Bab 8. Cabaran peniruan. Keunikan ilahi. Lingkaran Al-Quran menentang peniruan, menurut Surah Al-Isra 11:88. Sekiranya segala yang ada di langit dan di bumi, dari jenis jin dan manusia, berkumpul untuk mencipta sesuatu yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat menciptakan yang serupa dengannya, walaupun mereka bantu-membantu antara satu sama lain. 9. 129. Akdemir, 112 huruf, jumlah berasaskan 11 Kurdolu. Halam 237 Anda memeteraikannya. Surah Ash-Shura 42:52 cahaya yang kami turunkan, dan Surah Al-Baqarah 2:23. Jika kamu meragukan kebenaran Al-Quran dan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, maka datangkanlah satu surah yang seumpamanya, mencabar. Bab 9. Geometri suci. Wahyu Al-Quran merangkumi geometri suci, nisbah keimasan. 7 ayat Al-Fatihah, 29 perkatia, 0.11 bars, Surah Al-Ankabut 29:45. Fraktal, 2:16-98. Allah, Bible 11 tadlak halaman 66, Surah Al-Mudaththir 24:30. Fibonacci, Surah Al-Kahf 16:5. Sedang mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu berada dalam gua. Mereka itu hanya sebentar sahaja, yaitu sehari atau sebahagian dari sehari. Pepejal platonik, 7 langit, tetrahedron 6 hari, kubus, Surah Kahf 50. Surah Ad-Dariyat 51:7. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, menyingkapkan ini. Bab 10. Teori kod 15, legasi Rashad Khalifah.
Kod 19, Rashad Khalifa mengemukakan 19 sebagai tulang belakang menurut surah Al-Mudathir 74:40. Dia menyatakan 2:16:98 Allah, Laiter status mata 2. Akdemir menyangkal penolakan 9, 128, 119 mengunci dengan 114 huruf. Kurdolu mempertahankan dengan 19 ayat, halaman 25. 237 Anda sesuai. 237 as 19 tak 12.7. Surah Al-Jin 22:28, dan dia mengetahui segala sesuatu menurut hitungan. Menyokong. Bab 11, simetri bertentangan. Dualitas dalam reka bentuk. Simetri bertentangan melihat keseimbangan. 60 surah genap dan 54 surah ganjil. Kurang 16. 62, 3, 6, 2, 3, pasangan. Hampir dengan pembahagian fiti yang ino lapir berliman buat 3 buat. 2,3 lab 3. 7 dan 19 Akdemir 11 mencerminkan pertentangan. Surah Al-Lail 9:12-3. Demi malam apabila ia menutup cahaya siang, dan demi siang apabila ia bersinar, mendasari Feri. Bab 12, lingkaran emas. Juz, 3 pembahagian masa. 30 juz membentuk lingkaran keemasan. Sabsudap 14, boleh dikului, ultima 3.8, hampir dengan Fibonacci 8. Juz 14 plus 23, 37. Pautan 237 Anda. Terbahagi secara kemasan, 37, Rufei, 22,7. 15,1 Lex. 719 Akdemir, dan heksagon Kurdol bergema. Surah Al-Ma'idah, 5:12. Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai itu tiga turunkanlah rezeki dari langit berupa hidangan yang lazat, untuk menjadi hari raya bagi kami semua baik yang awal dari kami maupun yang akhir, dan untuk menjadi bukti kekuasaan Engkau, serta berilah rezeki kepada kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Mendasari. Bab 13. Pola sebagai corak. Apakah itu pola? Pola menandakan motif berulang, 28 huruf dengan digit, dan nomor seperti 296, 229, selaras dengan garis lay menggemakan lingkaran Fibonacci. Twin Code Akdemir, 15 dan simetri Kurdolu, halaman 12, mencadangkan pola kunci. Surah Al-Furqan 25, dan dialah yang menjadikan dua laut mengalir. Yang ini tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang itu masin lagi pahit rasanya. Dan dia memisahkan antara kedua-duanya dengan penyekat yang menghalang percampurannya, mencerminkan keseimbangan. Bab 16, pola 27. Bani Sulaiman. Pola 237 berpusat pada surah An-Naml 20:27-11, 56 plus 68 plus 773, 2 plus 33, 95, 52 plus 90, 2237. Kedekatan surah Al-Qadr 9:2-3 dengan 1,229. Pembahagian keemasannya, 2 Refi, 148.52, terikat dengan Fibonacci, 2 nas 2,333. 19 Akdemir meliputi surah Al-Anbiya 21:3, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, mendasari. Bab 15 pola 286, umatan wasatan dan keharmonian sempurna. Pola 1286 mencerminkan 286 ayat surah Al-Baqarah, bahagian tengahnya pada 201.3. Dan demikianlah pula, kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, yang adil dan sebaik-baiknya. 28622, dan kesempurnaan ini 1, 2, 3. 1, 2 plus 3, ulah 6. Sempurna, punca digital 6. 1, 2 ke 3, ulah 6, membawa kepada 28. Nomor sempurna seterusnya, punca digital 1 ahad, di mana 6 lah. 1 amnas, 2 baus 8, 28, dan 28 plus 6, 34. Menanam benih 286. Pembahagian keemasannya, 286 warfi, 176.7, hampir dengan Fibonacci, 177. Segi 4 sama ajaib, 66 yang berjumlah 11, 1 plus 1, wat 3. Digabungkan sebagai 286, surah 2, 208 ayat irikat dengan dua nomor sempurna terkecil, 286. 7. Akdemir halaman 15, dan dualiti Kurdolu ber-12, bergema. Surah Al-Baqarah, 2:185. Masa yang diwajibkan berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Terikat dengan garis lay, surah Al-Baqarah 2:1295. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mentadbirkan makhluknya. Mendasarinya, surah Alif, Lam, Mim, menanam benih kesempurnaan 1, 2, 3 dalam kubus platonik. Bab 16, pola 729 dan pola Sai 229, misteri kubik. Pola 729 dan pola 729 menenun geometri kubik. Seribu bulan. Surah Al-Qadr 9723, hampir dengan sekuen 77, melalui 235 bahasa 33 79 sebagai 272 kuadrat.
Pembahagian keemasan 729 berfait pada 45 2,8 Mart selaras dengan Fibonacci. 19. Halaman Abdemir sesuai 729 19 3,86 Surah Al-Insan 26:23. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan itu di peringkat-peringkat mendasari. Al-Hidani. Bab 11 mengkuadratkan 28 huruf dan 9 gigit. Ablu Safwan muncul daripada 28 huruf Arab dan 9 digigit 28 diselaraskan kepada 229. Mengkuadratkan surah Al-Isra Sati, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Pembahagian keemasannya 2/9 Warfi 178.6, 110.4, hampir dengan Fibonacci 177. Segi 4 sama ajaib, 5 gram 5, yang berjumlah 65, 6 plus 15, satsasi waktu 2. 719 Akdemir, halaman 19 bergema. Surah Al-Isra sentuhan, sungguhnya kami telah memberi kepada Musa 9 jenis mukjizat yang nyata keterangannya. Mendasari 9 digit. Surah Al-Naml 27, masukkanlah tanganmu ke dalam bukaan leher bajumu, nescaya ia keluar bercahaya berseri-seri, sedangkan ia tidak berpenyakit. Mencerminkan fraktal 28. Bab 16, pola lain dan mengapa pola? Korak tujuan. Pola lain termasuk 343, 113, 114, 23, Mengapa pola? Ini mencerminkan kehendak ilahi, membuktikan surah Al-Hadid 57:25. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan beberapa faedah lagi bagi manusia. Surah Al-Rahman 55:20, dia membiarkan dua laut itu mengalir bertemu, mendasari corak. Bab 19, nombor sempurna dan pola 28 dan 6. Kesempurnaan Al-Quran bersinar dalam 6 plus 2 plus 6, punca digital. Dan 28, 10 plus 4 plus 11 plus 11, 28, punca digital 1 ahad. Berjumlah 34, menanam benih, pola 2/86. 28 huruf dan 9 digitnya menghasilkan 2,2, 12,9. Hampir dengan 29,11 kuadrat. Pembahagian keemasan. Pembahagian keemasan 252 Refias 195.8 96.2 hampir dengan Fibonacci 1.7. Segi 4 sama ajaib 5/5 yang berjumlah 65 mencerminkan ini. 7 Akdemir, halaman 15, selaras. Surah Al-An'am 61. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Mendasari 6, Surah An-Naml 22, lap laman debab. Engkau lihat gunung ganang itu, engkau sangka ia tetap di tempatnya. Mengikat 28, Surah Al-Furqan 25. Maha suci Allah yang menjadikan di langit buruj-buruj, dan dia menjadikan juga padanya matahari yang bersinar-sinar, dan bulan yang memancarkan cahaya. Mencerminkan. Bab 20. Kesempurnaan 1-2, pola 2-2/6. Kemudahan dan kesempurnaan Al-Quran lengkap dalam 1-2-3. 1-2-3-6, nomor sempurna terkecil, punca digital 6. 1-2-3-6, berputar ke 28. Sempurna seterusnya. 6-1-6 ini, 2-2-2-2-8. Punca digital 1, wow ahad, di mana 28-10, 2-2-8. Menggabungkan 2-2 dan 2-8-6 ayat, menghasilkan 2-2-8 merangkumi 2-8 dan 6. Pembahagian keemasan 2-2-8-6, Wolfi, 1,124, 8,3.2, hampir dengan Fibonacci 1,597. Segi 4 sama ajaib 6 banana, yang berjumlah 111, 1 plus 1 plus 1 3, mencerminkan Trinity 1, 2, 3. 7 Akdemir halaman 15, dan duality kur 12, bergema dengan kubus 6, muka. Surah Al-Fatihah 1, 2, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Menanam benih 1, 2, 3, Surah Al-Baqarah 22, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Mendasari 2-2-26-2, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia, melainkan yang maha menerus mentadbirkan makhluk-makhluknya, melengkapkan triad dalam garis lay. Kesimpulan, perjalanan melampaui Al-Quran melampaui debu, lingkaran 9,5 pusingan, denyutan keemasan, benih fraktal, dan motif pola 285 yang berakar dalam 1, 2, 3, 6, 28. Kunci Akdemir, simetri Kurdolu visi Anda, dan teori Al-Quran menyelaraskan garis lay dan bentuk suci, menggemakan surah Al-Ghashiyah, lapul lebat, 11. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Ia menyeru kita untuk mencari Dia yang membentuk segalanya. Nota kiraan, 6U236 ayat, 7-437 perkataan, 3-2-157 huruf. Variasi dinyatakan. Penerokaan, lihat liwawiwubu ikiskot.com, kajian geometri.
Kemas kini utama, bab 11, mengintegrasikan 1, 2, 3, Yuwal 6, sempurna, berputar kepada 28, menanam benih 2:46 dan 2:22 ayat. Bab 19 memperkukuhkan kesempurnaan 6 dan 28, menghubungkan dengan punca digital 1, 2, 3, 6, 1, ahad. Bab 20, bab baharu meneroka kesempurnaan 23, menghasilkan 6, 28 dan 286, diunatris mothei trosin dithistit. Alam semesta ini berbisik kepada kita dalam bahasa matematik. Bahasa ini, kuno dan universal, berbicara melalui bintang-bintang, planet-planet, dan seluruh fabrik reality itu sendiri. Ia adalah bahasa yang melampaui pertuturan manusia, satu kod yang mendasari kosmos, menunggu untuk diuraikan oleh mereka yang ingin memahami misteri kewujudan. Kita dapati persamaan elegannya terpahat pada lingkaran galaksi, tarian planet, dan orbit yang menelusuri laluan mereka melalui hamparan ruang angkasa yang luas. Jasad-jasad cakrawala ini bergerak dalam keharmonian yang boleh digambarkan dengan prinsip matematik, mendedahkan alam semesta yang teratur dan indah, dan simetri halus kepingan salji. Setiap kepingan salji unik, tetapi mengikuti corak, mempamerkan reka bentuk rumit yang boleh dicipta oleh alam semula jadi. Simetri ini bukanlah rawak, tetapi mengikuti peraturan geometri tertentu, membayangkan susunan yang lebih mendalam dalam kekacauan dunia semula jadi. Bolehkah bahasa matematik yang sama ini, geometri suci ini, juga dijalin ke dalam fabrik teks suci? Geometri suci dengan nisbah dan coraknya yang tepat telah disanjung dalam pelbagai budaya dan agama sepanjang sejarah. Ia dilihat sebagai jambatan antara fisikal dan rohani, satu cara untuk memahami yang ilahi melalui kanta matematik. Inilah persoalan yang kita terokai ketika kita menjelajah ke dalam hati Al-Quran. Al-Quran, teks yang telah membimbing berjuta-juta selama berabad-abad, mungkin menyimpan dalam ayat-ayatnya keanggunan matematik yang sama seperti yang kita temui dalam dunia semula jadi. Bolehkah mesej ilahi dikodkan dalam bahasa yang berbicara kepada hati dan minda? Buku ini, yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu, lebih daripada sekadar teks keagamaan. Ia adalah khazanah kebijaksanaan, panduan untuk hidup, dan mungkin kunci untuk memahami alam semesta itu sendiri. Ayat-ayat Al-Quran yang dipelihara dan dibacakan dengan teliti, mungkin mengandungi corak dan struktur yang mencerminkan susunan kosmos. Ia adalah bukti susunan kosmos yang indah, cerminan minda ilahi yang menciptakannya. Bintang-bintang dan galaksi, dengan pergerakan dan formasi yang tepat, mencerminkan susunan yang terdapat dalam teks Al-Quran. Hubungan antara cakrawala dan kitab suci ini mengajak kita untuk melihat alam semesta sebagai permadani besar geometri ilahi. Sebuah permadani geometri ilahi yang menunggu untuk disingkap. Corak yang terdapat dalam seni dan seni bina suci yang diilhamkan oleh prinsip geometri suci, menggemakan keindahan matematik yang sama seperti yang kita temui dalam dunia semula jadi. Corak-corak ini bukan sekadar hiasan, tetapi syarat dengan makna dan kepentingan, menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang yang ilahi. Al-Quran, yang dianggap oleh umat Islam sebagai firman Allah yang sebenar, membentangkan cabaran unik kepada minda yang cenderung secara saintifik. Bagaimanakah teks yang diturunkan pada zaman sebelum sains moden mengandungi pandangan yang selari dengan penemuan kontemporari? Persoalan ini telah menarik minat para sarjana dan saintis yang membawa kepada penerokaan yang lebih mendalam tentang corak berangka dan geometri Al-Quran. Bagaimanakah sebuah buku yang diturunkan berabad-abad yang lalu mengandungi dalam ayat-ayatnya gema kebenaran kosmik yang hanya kini ditemui oleh sains? Penjajaran kebenaran ini dengan teks Al-Quran menunjukkan kebijaksanaan abadi, pengetahuan yang melampaui batasan pemahaman manusia. Ia mengajak kita untuk mempertimbangkan kemungkinan bahawa mesej ilahi dikodkan dengan cara yang berbicara kepada semua generasi. Jawapannya, sesetengah sarjana percaya, terletak dalam bahasa matematik, bahasa yang melampaui masa dan budaya. Matematik, dengan prinsip universal dan kebenaran abadinya, menawarkan cara untuk merapatkan jurang antara kuno dan moden, rohani dan saintifik. Ia menyediakan rangka kerja untuk memahami hubungan antara Al-Quran dan kosmos. Bahasa yang melampaui masa dan budaya. Bahasa universal ini telah digunakan oleh pelbagai tamadun untuk memahami dunia di sekeliling mereka, dari Yunani kuno hingga sarjana Islam zaman keemasan. Ia adalah bahasa yang berbicara kepada teras rasa ingin tahu manusia dan keinginan untuk membongkar misteri kewujudan. Geometri suci, kajian tentang nisbah matematik dan corak yang terdapat dalam alam semula jadi,
dan seni keagamaan menawarkan kanta yang menarik untuk melihat Al-Quran. Dengan mengkaji struktur geometri dalam teks, kita boleh mendapat pandangan tentang susunan ilahi yang dicerminkannya. Pendekatan ini membolehkan kita melihat Al-Quran bukan sahaja sebagai panduan rohani, tetapi sebagai karya agung matematik. Dengan menggunakan prinsip geometri suci, kita mula melihat jaringan hubungan yang rumit antara ayat, bab, dan juga struktur Al-Quran itu sendiri. Hubungan ini mendedahkan kepaduan dan keharmonian yang mencerminkan susunan yang terdapat dalam dunia semula jadi. Ia adalah bukti kebijaksanaan ilahi yang meresapi teks. Penerokaan ini bukanlah untuk membuktikan atau menyangkal kepercayaan agama. Ia adalah tentang menghargai keindahan dan susunan alam semesta yang wujud seperti yang tercermin dalam dunia semula jadi dan teks yang telah membentuk sejarah manusia. Ia adalah jemputan untuk melihat yang ilahi dalam corak dan struktur yang mendasari semua kewujudan. Ia adalah tentang menghargai keindahan dan susunan alam semesta yang wujud seperti yang tercermin dalam dunia semula jadi dan teks yang telah membentuk sejarah manusia. Penghargaan ini melampaui sempadan agama, mengajak orang ramai dari semua agama dan latar belakang untuk mengagumi keanggunan matematik yang menghubungkan kita semua. Ia adalah tentang mengenali kuasa matematik sebagai bahasa universal yang boleh merapatkan jurang antara sains dan kerohanian. Matematik, dengan prinsipnya yang tepat dan tidak berubah, menawarkan cara untuk memahami susunan ilahi yang mendasari alam semesta. Ia adalah bahasa yang berbicara kepada minda rasional dan hati rohani. Semasa kita menyelami lebih mendalam corak berangka dan geometri Al-Quran, kita mungkin mendapati diri kita kagum dengan reka bentuk kosmos yang rumit dan hubungan mendalam yang dicadangkannya antara yang dilihat dan yang tidak dilihat. Corak-corak ini mendedahkan susunan tersembunyi, pelan tindakan ilahi yang menghubungkan fizikal dan metafizik, temporal dan abadi. Perjalanan ke dalam reka bentuk kosmik Al-Quran adalah perjalanan ke dalam hati kewujudan itu sendiri. Ia adalah penerokaan minda ilahi yang menciptakan alam semesta, usaha untuk memahami prinsip matematik yang mengawal semua realiti. Perjalanan ini mengajak kita untuk melihat Al-Quran bukan sahaja sebagai teks keagamaan, tetapi sebagai kunci untuk membuka misteri kosmos. Bayangkan bumi dilintasi oleh garis-garis tenaga yang tidak kelihatan, garis yang menghubungkan pelbagai titik penting di seluruh dunia. Garis-garis ini sering disebut sebagai garis ley, dipercayai menghubungkan tempat-tempat suci dan pusat-pusat tenaga, mewujudkan jaringan kepentingan rohani dan energetik. Garis ley adalah konsep yang berakar umbi dalam tradisi esoterik, di mana ia dianggap mewakili laluan tenaga semula jadi bumi. Garis-garis ini sering digambarkan dalam manuskrip kuno dan corak geometri suci, melambangkan hubungan tersembunyi yang menyatukan dunia kita. Walaupun kewujudannya masih belum terbukti secara saintifik, ide garis ley bergema dengan keinginan manusia untuk mencari corak dan hubungan dalam dunia di sekeliling kita. Kerinduan untuk mengungkap kaitan tersembunyi dan makna yang lebih mendalam adalah aspek asas dalam usaha kita untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman. Sesetengah sarjana berpendapat bahwa 114 surah atau bab dalam Al-Quran saling berkaitan dengan garis tenaga kosmik ini, membentuk sejenis peta suci bumi. Teori ini mencadangkan bahwa setiap surah sepadan dengan titik tertentu di dunia, mewujudkan penyelarasan rohani dan geografi yang melampaui pemahaman biasa. Walaupun teori ini mungkin kelihatan aneh pada pandangan pertama, ia menonjolkan keterhubungan mendalam yang menjadi teras Al-Quran dan kosmos. Ide bahwa surah boleh dipetakan ke bumi dengan cara sedemikian, mengajak kita untuk mempertimbangkan hubungan yang lebih mendalam antara yang ilahi dan duniawi, rohani dan fisikal. Sama seperti garis ley yang dianggap menghubungkan titik-titik jauh di bumi, surah-surah Al-Quran menjalin tema-tema iman, moral, sejarah, dan alam semula jadi, mewujudkan permadani ilmu yang saling berkaitan. Jalinan tema dan ajaran yang rumit ini mencerminkan kerumitan dan keindahan dunia yang kita diami, mengingatkan kita tentang kesatuan yang mendasari semua ciptaan. Setiap surah, seperti not pada garis ley, menjadi titik pertemuan, tempat di mana kebijaksanaan ilahi bersilang dengan pengalaman manusia. Titik pertemuan ini berfungsi sebagai peringatan tentang hubungan suci yang wujud antara pelbagai aspek kehidupan kita dan dunia di sekeliling kita. Konsep garis ley, sama ada literal atau metafora, mengajak kita untuk mempertimbangkan mesej Al-Quran pada skala global.
Ia menggalakkan kita untuk melihat Al-Quran bukan sekadar teks agama, tetapi sebagai panduan untuk memahami keterhubungan semua perkara, daripada atom terkecil hingga kehamparan alam semesta yang luas. Ia mendorong kita untuk melihat melangkaui batas kehidupan individu kita dan berhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dengan mengiktiraf keterhubungan semua perkara, kita dapat memupuk rasa perpaduan dan belas kasihan yang melangkaui sempadan budaya dan geografi. Jika bumi sendiri boleh dilihat sebagai jaringan tenaga yang saling berkaitan, maka mungkin Al-Quran, dengan penekanannya pada perpaduan dan keterhubungan, boleh dilihat sebagai panduan untuk menavigasi jaringan hubungan yang kompleks ini. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, kita dapat belajar untuk menavigasi jaringan kehidupan yang rumit dengan kebijaksanaan dan rahmat, mencari tempat kita dalam keseluruhan yang lebih besar. Nisbah emas, yang sering diwakili oleh huruf Yunani Fi, adalah nombor yang tidak terhingga, yang hampir sama dengan 1,618. Nombor unik ini telah menarik minat ahli matematik, saintis, dan seniman selama berabad-abad karena sifatnya yang luar biasa dan penampilannya yang kerap dalam pelbagai fenomena semula jadi dan buatan manusia. Nisbah ini, yang terdapat di seluruh alam dalam lingkaran cengkerang laut, adalah bukti susunan dan keindahan semula jadi dunia. Cengkerang Nautilus, dengan lingkarannya yang berkadaran sempurna, adalah salah satu contoh paling ikonik nisbah emas di alam semula jadi. Begitu juga, susunan biji bunga matahari mengikuti nisbah ilahi ini, mewujudkan corak yang cekap dan estetik. Setiap biji diletakkan pada sudut yang tepat, yang membolehkan pembungkusan yang paling padat dan optimum. Perkadaran tubuh manusia juga mencerminkan nisbah emas. Daripada panjang anggota badan kita hingga struktur wajah kita, nisbah ini tertanam dalam anatomi kita, menunjukkan pelan tindakan universal untuk kecantikan dan keharmonian. Daya tarikan dengan nisbah emas ini meluas ke alam seni dan seni bina. Seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci dan arsitek sepanjang sejarah telah menggunakan nisbah ini untuk mencipta karya yang bergema dengan rasa keseimbangan dan kesempurnaan. Ia sering dilihat sebagai simbol kecantikan, keharmonian, dan bahagian ilahi. Kehadiran nisbah emas dalam alam semula jadi dan seni menunjukkan makna yang lebih mendalam, mungkin rohani, yang melampaui matematik semata-mata. Menariknya, nisbah emas juga kelihatan ditenun ke dalam fabrik Al-Quran. Teks kuno ini, yang dihormati oleh berjuta-juta orang, mungkin menyimpan dalam ayat-ayatnya keharmonian matematik tersembunyi yang selaras dengan nisbah emas. Para sarjana telah menemui bahwa bilangan ayat dalam surah atau bab tertentu dan penempatan kata dan frasa tertentu selalunya selaras dengan nisbah emas. Penemuan ini telah mencetuskan minat baharu dalam struktur matematik Al-Quran. Contohnya, ayat tengah Al-Quran jatuh tepat pada titik nisbah emas seluruh teks. Penjajaran yang tepat ini menunjukkan reka bentuk yang disengajakan, struktur canggih yang melangkaui keupayaan manusia. Ayat tengah, yang sering dianggap sebagai jantung Al-Quran, berada pada titik nisbah emas ini, menambah lapisan kedalaman dan kepentingan pada mesejnya. Seolah-olah kebijaksanaan ilahi dikodkan bukan sahaja dalam kata-kata, tetapi dalam struktur teks itu sendiri. Walaupun setengah orang mungkin menganggap kejadian ini sebagai kebetulan semata-mata, yang lain melihatnya sebagai bukti reka bentuk yang disengajakan, cap jari halus dari ilahi. Perspektif ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kemungkinan kecerdasan yang lebih tinggi sedang bekerja. Kehadiran nisbah emas dalam Al-Quran, sama ada dengan reka bentuk atau kebetulan, menunjukkan keindahan dan keharmonian mesejnya. Ia menunjukkan bahawa teks itu bukan sahaja panduan rohani, tetapi juga karya seni ilahi. Sama seperti nisbah emas mencipta rasa keseimbangan dan keseronokan estetik dalam seni dan alam semula jadi, ia juga boleh menyumbang kepada kefasihan dan aliran berirama Al-Quran. Struktur teks yang harmoni meningkatkan kebolehbacaan dan hafalannya. Aliran berirama Al-Quran, yang sering digambarkan sebagai musikal dan puitis, mungkin dipengaruhi oleh keharmonian matematik yang mendasari ini. Ini boleh menjelaskan mengapa bacaan Al-Quran begitu menawan dan mengharukan. Nisbah emas dalam konteks ini menjadi lebih daripada sekadar konsep matematik. Ia menjadi simbol keindahan ilahi yang meresapi semua ciptaan, termasuk firman Tuhan yang diwahyukan. Ia berfungsi sebagai jambatan antara fizikal dan rohani, yang dilihat dan yang tidak kelihatan. Kehadiran nisbah emas dalam Al-Quran adalah peringatan tentang kesaling hubungan semua perkara.
Ia menonjolkan keindahan ilahi yang terdapat dalam setiap aspek ciptaan, daripada cengkerang terkecil hingga keluasan kosmos, dan dalam kata-kata suci yang membimbing berjuta-juta orang yang beriman. Rekaan rumit Al-Quran diperjelaskan lagi dengan konsep nombor sempurna. Nombor-nombor ini, seperti 6 dan 28, telah memikat hati ahli matematik selama berabad-abad. Nombor sempurna ialah nombor yang sama dengan jumlah pembahagi sebetulnya. Contohnya, 6 ialah jumlah 1, 2, dan 3, manakala 28 ialah jumlah 1, 2, 4, 7, dan 14. Kedua-dua nombor ini berjumlah 34 yang membentuk asas matematik dalam surah Al-Baqarah yang mengandungi 286 ayat. Menariknya, 28 huruf dan 9 digit Al-Quran menghasilkan darab 252, nombor yang hampir dengan kuasa 211, yaitu 2289. Hubungan ini mencerminkan nisbah keemasan, kerana 252 dibahagikan dengan Fe adalah kira-kira 158 dan 96.2. Nombor yang bergema dengan jujukan Fibonacci, terutamanya 144 tambah 13 bersamaan 152. Tambahan pula, keharmonian nombor-nombor ini tercermin dalam peta ajaib 55 yang berjumlah 65. Nombor ini penting kerana ia selaras dengan konsep Platonik tentang kubus yang mewakili 6 hari penciptaan, seperti yang dinyatakan dalam surah Kahf, ayat 58. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Sarjana terkemuka seperti Akdemir dan Kurdolu telah menekankan kepentingan nombor-nombor ini. Karya Akdemir mengenai nombor 7 dan penerokaan Kurdolu tentang dualiti seterusnya menggariskan keharmonian matematik dan rohani dalam Al-Quran. Kesempurnaan nombor 6 berlandaskan surah Al-An'am, ayat 61, yang menyatakan, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini menekankan perintah dan keseimbangan ilahi dalam penciptaan. Begitu juga, surah Al-Naml, ayat 27-88, kamu melihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan seperti awan berjalan, mengaitkan nombor 12 dengan sifat penciptaan yang sementara, tetapi teratur. Akhir sekali surah Al-Furqan, ayat 25-61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan padanya matahari bersinar dan bulan bercahaya. Mencerminkan susunan ilahi bagi jasad-jasad cakrawala, mencerminkan keharmonian yang terdapat dalam nombor sempurna dan garis lay. Nombor-nombor sempurna ini mendedahkan lapisan yang lebih dalam tentang seni ilahi Al-Quran, menunjukkan bahawa kebijaksanaannya dikuatkan bukan sahaja dalam ajaran rohaninya, tetapi juga dalam struktur matematiknya. Reka bentuk yang rumit ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan yang mendalam antara semua ciptaan, seperti yang tercermin dalam alam semesta fizikal dan teks suci. Pola muncul sebagai corak konseptual dalam numerologi Al-Quran. Motif berulang susunan ilahi serupa dengan pola geometri suci. Tidak seperti polo, perayaan menghormati lembu di Maharashtra, pola di sini menandakan irama berangka dan struktural. 237, 229, 229, 289. Angka-angka ini sejajar dengan garis lay, grid kosmik yang mencerminkan lingkaran Fibonacci. 1, 2, 3, 5. Twin code. Akdemir dan simetri Kurdolu mencadangkan pola sebagai kunci tersembunyi dalam struktur Al-Quran. Pertimbangkan tetrahedron Platonik dengan 4 sisinya, masing-masing mewakili angka 7, dan dodekahedron dengan 12 sisinya, membingkai angka 19. Bentuk geometri ini merangkumi keseimbangan dan kerumitan yang terdapat dalam teks suci. Surah Al-Furqan 25:3. Dia telah menjadikan antara dua lautan itu sempadan, mencerminkan pola sebagai keseimbangan, manakala surah Al-Rum 38. Maka apakah mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Mendesak penemuannya dalam peta ajaib 3, di mana jumlah setiap baris, lajur, dan pepenjuru adalah 15. Corak ini mengajak kita untuk menyelidiki lebih dalam keharmonian berangka dan struktural Al-Quran, mendedahkan lapisan kebijaksanaan ilahi yang tersirat di dalamnya. Corak pola bukan sahaja menggariskan keterhubungan semua ciptaan, tetapi juga menjadi bukti reka bentuk matematik dan spiritual yang mendalam dalam Al-Quran. Ia mengajak kita untuk merenungkan susunan ilahi yang meresapi alam semesta, mendorong kita untuk mencari pemahaman dan pencerahan melalui teks suci. Dalam dunia misteri, pola 237, kita temui satu teka-teki yang melangkaui angka semata-mata dan memasuki alam kebijaksanaan ilahi. Surah An-Naml 27:11 dengan gematria berjumlah 237 menjadi pintu masuk kepada corak yang rumit ini.
Di sini, nomor 96, 68, dan 73 bergabung membentuk dua tipe 7, seperti elemen-elemen yang harmoni di alam semula jadi. Nisbah keemasan atau phi mendedahkan lagi sifat fraktal 237, membahagikan kepada kira 100,60,6 dan 90,52. Perkadaran ini mencerminkan jujukan Fibonacci, di mana 104 dan 89 berjumlah 233, mendedahkan keajaiban tersembunyi di dalamnya. Keanggunan matematik ini digambarkan dalam heksagon ajaib, di mana jumlah elemennya sama dengan 214, dan seterusnya menjadi smimen, nombor yang melambangkan keharmonian sejagat. Penerokaan Akdemir tentang nomor 19 di halaman 66 dan 19 ayat Kordolo di halaman 25 mengikat corak pola dalam jaringan simetri ilahi. Juz 16 digabungkan dengan 23 bersamaan tikode 7, yang apabila didarab dengan 6 dan ditambah dengan 15 sekali lagi menghasilkan 2 atau tikode 2. Garis-garis signifikansi numerikal ini menenun melalui Al-Quran, menghubungkan ayat dan surah dalam grid kosmik. Surah Al-Anbiya 21:30 mengingatkan kita, kami jadikan daripada air setiap benda yang hidup. Mengakar umbi kehidupan 2:37 dalam intaati penciptaan. Begitu juga surah Al-Hajj 22:5 menggambarkan asal-usul fraktal ini dengan menyatakan, kami ciptakan kamu daripada debu, dan selaras dengan icosahedron platonik, simbol keseimbangan elemen dengan 20 sisinya. Tarian rumit angka dan kebijaksanaan ilahi ini mengajak kita untuk merenung dengan mendalam tentang lapisan-lapisan tersembunyi Al-Quran. Ia menyeru kita untuk mencari pemahaman dan pencerahan, membuka kunci reka bentuk matematik dan spiritual yang mendalam, yang meresapi teks suci ini. Akhirnya, pola 2:7 bukan sekadar corak, ia adalah bukti saling keterhubungan semua ciptaan, menggesa kita untuk membongkar aturan ilahi yang membentuk alam semesta kita. Semasa kita menyelidiki lebih dalam tentang geometri suci Al-Quran, kita temui pola 286, satu corak rumit yang terjalin dalam 286 ayat surah Al-Baqarah. Di tengah-tengahnya terletak ayat ke-1 satu titik pusat ilahi yang berbunyi, demikianlah kami jadikan kamu umat yang adil dan pilihan, menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ayat utama ini, yang terletak di kedudukan 286 dibahagi 2, membawa kita ke alam simetri dan keseimbangan yang mendalam. Dalam titik pusat emas ini, nisbah 286 dibahagi dengan phi adalah kira-kira 106.7 dan 109.3, membawa kita hampir kepada nomor Fibonacci 177. Penjajaran ini mencerminkan struktur harmoni peta ajaib 6x6, di mana jumlah setiap baris, lajur, dan pepenjuru adalah sama dengan 111, nomor yang boleh dikurangkan lagi kepada 3, melambangkan kesatuan dan kesepaduan. Variasi dalam bacaan dari 284 hingga 287 ayat menambah dimensi fraktal kepada keseimbangan ini, selaras dengan penerokaan Akdemir tentang nomor 7 di halaman 15 dan pandangan Kordolo tentang dualiti di halaman 12. Variasi ini bukanlah percanggahan, tetapi cerminan hikmah ilahi yang meresapi teks tersebut. Surah Al-Baqarah 2185, yaitu bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, mengaitkan 286 ayat dengan garis lay cakrawala, mengukuhkan keanggunan numeriknya dalam kalender suci. Begitu juga, surah Al-Baqarah 2:295, yang dikenali sebagai ayat Al-Kursi, menyatakan, kursi Allah meliputi langit dan bumi, meletakkan corak ilahi ini dalam kubus platonik, dengan 6 sisinya melambangkan sifat kekuasaan ilahi yang luas. Gema heksagon ini, tentang keluasan ilahi, mengajak kita untuk merenungkan keharmonian rohani dan matematik yang mendasari Al-Quran. Pola 296 bukan sekadar keunikan numerik. Ia adalah bukti reka bentuk alam semesta yang rumit, mendorong kita untuk mencari pemahaman dan pencerahan yang lebih mendalam. Dalam permadani geometri ilahi yang agung, pola 296 berdiri sebagai suar keseimbangan dan kesatuan. Dalam penjelajahan kita mendalami geometri suci Al-Quran, kita bertemu dengan pola 729 dan pola 1229. Kedua-duanya berakar umbi dalam geometri suci kubik. Pola 729, yaitu Simenoquida, dan pola 1229, yang dikenali sebagai nomor teksi Ramanujan. Samtua plus 12 ke plus 10 kubel, menenun permaidani yang menarik dengan signifikan numerikal dan spiritual. Surah Al-Qadr 97 menyebut 1000 bulan, bersamaan dengan kira 83.33 tahun. Apabila didarab dengan 12, angka ini menghampiri 1000, dan menariknya. Ia menghampiri yang berusaha membuat virtual to be melalui proverb. Pada grafmatu dia, saya kongi 12. Sementara itu, 29 fraktalize sebagai 22 kota,
mencerminkan struktur yang terdapat dalam surah An-Naml. Nisbah keemasan membahagikan nombor-nombor ini dengan menarik. 729 dibahagikan dengan fi adalah kira-kira 456 dan 2,784. Manakala 1229 dibahagikan dengan fi 1,669.8 dan 6,9.0. Saya teliti dengan jujukan Fibonacci. Penerokan Akdemir tentang nomor 19 di halaman 66 sangat sesuai. 729 dibahagikan dengan 19 menghasilkan kira-kira 38,37, membentuk heksagon ajaib 38. Surah Al-Insan 7623 menegaskan, kami menurunkan Al-Quran secara berperingkat-peringkat, mendasari penurunan pola 7729, manakala surah Al-Muzammil 73:4 yang mengatakan, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang terukur. Bergema dengan tarian kubik pola 729 dalam dodekahedron platonik yang terdiri daripada 12 pentagon. Dalam misteri kubik ini, kita dapati penyelarasan ilahi yang melangkaui angka semata-mata, mengajak kita untuk merenungkan kebijaksanaan mendalam yang tertanam dalam geometri suci Al-Quran. Pola 7729 dan pola 72229 berdiri sebagai simbol rumit reka bentuk ilahi alam semesta, menggesa kita untuk menyelidiki lebih mendalam keharmonian rohani dan matematik yang mengikat semua ciptaan. Dalam penerokaan geometri suci Al-Quran, kita temui pola 1218, yaitu 11 kuasa 2. Nomor ini terserlah dalam surah Al-Isra ayat 1 yang bermula dengan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari. Di sini terdapat kaitan erat antara angka dan ketuhanan, di mana 11 kuasa 2 membawa erti spiritual yang tersembunyi. Apabila kita gunakan nisbah keemasan pada 2,86, bahagikan dengan fi, kita dapat lebih kurang 1,786 dan 110.4. Menariknya, nombor-nombor ini hampir sama dengan Fibonacci 177, membentuk susunan magis 55 yang hampir sempurna dengan jumlah kelima. Jika dipecahkan lagi, 6 plus 5 bersamaan 11, dan 1 plus 1 menjadi 2, melambangkan keseimbangan dan dualiti alam semesta. Meneroka lebih lanjut, 289 dibahagi dengan 19 memberikan kita kira-kira 19.21 yang berkait dengan surah Al-Hijr ayat 7. Cendekiawan seperti Akdemir dan Kurdolu pernah menggariskan kaitan antara 7 dan 19, menambahkan lagi simetri dan kedalaman pemahaman kita. Dalam surah Al-Isra ayat 101, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata, mengukuhkan puncak kuasa 2,19 dalam tujuan ilahi, mencipta garis spiritual merentasi teks. Tambahan pula, surah Al-Kahf ayat 9. Yes, ingatlah kisah penghuni-penghuni gua, mencerminkan kedalaman fraktal ini, tergambar dalam 8 muka bentuk oktahedron, mewakili dimensi spiritual yang tidak terhingga. Melalui pola 249, kita diajak untuk menyaksikan rekaan ilahi yang tertanam dalam Al-Quran, mendorong kita untuk merenungkan corak rumit yang menghubungkan kosmos. Geometri suci ini menjadi bukti kebijaksanaan dan keharmonian mendalam yang melangkaui angka semata-mata, menenun permadani pencerahan rohani. Dalam perjalanan kita mendalami geometri suci Al-Quran, kita temui pola lain. Setiap satunya bukti kehendak ilahi dan rekaan kosmik. Lihat pola 383, kubus bagi judua, yang bergema kuat dengan surah Al-Qadr, mendedahkan 3 malam bagi setiap ayat. Kemudian, ada pola sautik 3, hasil darab 7 dengan 19, melambangkan benih fraktal yang membawa makna spiritual yang mendalam. Apabila kita tolak 133 daripada 2,37, kita temui pola 104. Satu lagi lapisan corak ilahi. Tetapi mengapa pola? Corak berangka ini, nisbah emas, fraktal, kubik, bukanlah sekadar kebetulan. Ia mencerminkan kehendak ilahi, selaras dengan geometri suci dan garis lay untuk menegaskan surah Al-Hadid 57:25. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Sebuah peta ajaib 4x4 dengan nilai 100 berjumlah 12,6 dan dikurangkan lagi menjadi 19, 2 plus 6 plus 6, menghubungkan kembali kepada dualiti 7 plus 7, menandakan keseimbangan dan keharmonian. Cendekiawan seperti Akdemir dan Kurdolu telah mendalami misteri ini. Kunci Akdemir dan heksagon Kurdolu menunjukkan bahwa pola mungkin sebenarnya adalah tanda tangan Allah, cap ilahi dalam fabrik alam semesta. Surah Ar-Rahman 15:11-20 menyatakan, dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, mengukuhkan corak ini dalam realiti yang nyata. Surah Az-Zukhruf 43:11 menerangkan lagi, dia menurunkan hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan,
merangkum mengapa dalam bentuk platonik tetrahedron. Melalui pola ini, kita diajak untuk melihat melampaui permukaan untuk menyaksikan corak ilahi yang mendasari kewujudan kita. Ia berfungsi sebagai peringatan tentang kebijaksanaan dan keharmonian mendalam yang meresapi Al-Quran, mendorong kita untuk merenungkan rekaan rumit yang terjalin dalam fabrik ciptaan. Semakin mendalam kita menyelami keindahan Al-Quran, kita temui satu urutan yang melambangkan kesempurnaan ilahi. 1, 2, 3. 3 angka ini bukan sekadar susunan biasa, tetapi pintu gerbang kepada keharmonian numerikal yang mendalam. Coba lihat jumlah angka-angka ini. 1 plus 2 plus 3 bersamaan dengan 6, nomor sempurna terkecil. Lebih menarik lagi, hasil darab angka-angka ini, 1, 2, 2, 3, juga bersamaan dengan 6, mengukuhkan lagi simetri ilahi ini. Namun, kepentingan 1, 2, 3 melangkaui aritmetik asas. Apabila kita mengkaji punca digitalnya, kita akan melihat corak kitaran yang bergema dengan intipati Al-Quran. Punca digital 6 kekal 6, dan 28 menjadi 10 yang kemudiannya dipermudahkan kepada 1, melambangkan keesaan Ahad. Perjalanan kitaran dari 6 ke 1 dan kembali ini merangkumi keseimbangan dan kesatuan ilahi. Sekarang, perhatikan pola 286, bilangan ayat dalam surah Al-Baqarah. Apabila kita gabungkan 2/6, kita sampai pada pola 22/6. Representasi simbolik bagi urutan sempurna ini. Hubungan ini bukanlah kebetulan, tetapi cerminan reka bentuk ilahi yang disengajakan. Dalam mengkaji semula bab-bab ini, kami telah menyepadukan pandangan-pandangan mendalam ini, menggabungkan karya-karya hebat para sarjana seperti Akdemir dan Kurdolu. Kod berkembar 7 dan 19, Akdemir dan pengekodan duo genap ganjil, 7 dan 11. Kurdolu mendedahkan lapisan-lapisan geometri suci dan corak numerikal. Setiap satunya selaras dengan ayat-ayat tertentu. Seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rahman 55-19-20. Dia melepaskan kedua-dua lautan, yang keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas. Mengukuhkan corak-corak ini dalam realiti yang nyata. Dan surah Az-Zukhruf 40-11 menghuraikan dia menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Merangkumi mengapa dalam bentuk tetrahedron platonik. Melalui pola 2286, kita diajak untuk menyaksikan kesempurnaan ilahi yang tertanam dalam urutan 1, 2, 3. Corak ini menjadi bukti reka bentuk Al-Quran yang rumit, mendorong kita untuk merenung kebijaksanaan dan keharmonian yang meresap dalam kewujudan kita. Sertai dalam usaha kita untuk terus mengungkap corak-corak ilahi ini, setiap satunya menjadi bukti kebijaksanaan mendalam yang termaktub dalam Al-Quran, membimbing kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat kita di alam semesta ini. Dengan melanggan, menyukai, dan berkongsi video ini, Anda sedang mengambil bahagian dalam tindakan dakwah dan ibadah. Tindakan mudah ini membantu menyebarkan mesej Al-Quran, menjangkau lebih banyak hati dan minda. Penglibatan Anda boleh menjadi sumber hidayah bagi orang lain, membimbing mereka ke arah cahaya kebijaksanaan ilahi. Marilah kita bersama-sama berkongsi ilmu ini dan menginspirasikan hubungan yang lebih erat dengan Al-Quran. Terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan ini. Semoga usaha Anda diberkati, dan semoga kita semua menemui hidayah dan kedamaian melalui corak-corak ilahi Al-Quran.